لله رب العالمين وبه نستعين ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang dihormati dan dikasihi Ayahanda Pengurusi Masjid Karyah Kampung Paya, Tuan Haji Zainal, seterusnya Ashabul Fadilah, para imam, para asatiz, juga para pentadbir masjid yang berkhidmat dengan masjid, yang berkhidmat dengan surau, pemimpin masyarakat, serta ahli jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi diberkati Allah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala kerana melahirkan syukur kehadratnya di atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang dianugerahkan kepada kita. Lebih-lebih lagi pada saat ini kita dapat berpeluang beriktikaf di masjid ini dan melaksanakan kewajipan serta tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya. Semata-mata ianyalah pilihan dan rahmat daripada Allah semata. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan berkongsi kembali sedikit sebanyak ala kadar kemampuan yang Allah anugerahkan daripada kitab Hidayatus Salikin, muka surat rasa 302 kan? Yang ke-31, betul Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini, amin. Yang ke-31 daripada 35 kebaikan berzikir dan duduk majlis zikir. Dia kata kelebihannya atau keutamaan zikir, duduk di atas pentas cahaya pada hari kiamat. Anna zakirina Allah kathira yaumal qiyamah ala manabira min nurin wa kilta yadaihi yaminun taghbituhumul malaikah wal anbiya limaq'adihim wa wujuhum adwa'u minal qamari lailatal badri yakhafun nasu wa la yakhafun fayafza'un nasu wa la yafza'un. Artinya, orang yang membanyakkan zikir pada Allah itu akan berada di atas pentas cahaya pada hari kiamat. Kedua-dua tangannya kanan. Ini bahasa kiasan lah. Dua-dua tangannya kanan, ini kita kata bahasa kiasan. Bermakna orang ni mendapat buku catatan daripada sebelah kanan. Sampai dua-dua tangan pun kanan. Maknanya mudahlah penghisapannya nanti. Di mana para malaikat dan anbiya, ni nabi-nabi, mengenangkan mereka. Mengenang, makna mencumburui lah. Kan dia mencumburui, mengenang-enang, maknanya ataupun kagum. Mengenang boleh kata-kata kagumlah. Kagumlah para malaikat dan nabi-nabi terhadap orang ni.
Kan, kagum atau hairan. Muka mereka, muka orang berzikir ni yang duduk atas pentas bercahaya, terlebih bercahaya daripada bulan purnama. Sekalian manusia merasa takut, sedangkan mereka tidak merasa takut. Dan sekalian manusia merasa gementar, sedangkan ia tiada merasa gementar. Jadi orang ni yang banyak berzikir kepada Allah ketika di dunia ini, mengikut dalam kitab ni, bahawasanya mereka ni akan duduk berada di pentas-pentas yang daripada cahaya. Sedangkan di padang mahsyar tidak ada pokok untuk kita bernaung, padang semata. Matahari pula di padang mahsyar tu pula dia istimewa, special pula Allah jadikan. Kan, kalau matahari atas dunia ni dia punya kedudukan dia berapa juta, ratus cahaya kita tak tahulah dia punya kejauhan dia tu. Tapi matahari di padang mahsyar, dia punya kepanasan dia mengikut maksiat dosa masing-masing. Banyak dosa, banyaklah dekatlah matahari dekat dia. Orang tak ada dosa, selamatlah. Orang kurang dosa ke Allah ampun, ada rahmat, selamat. Jadi salah satu golongan yang selamat daripada huru hara kiamat, kesusahan di padang mahsyar yang tidak ada tempat nak berlindung, ada satu golongan dapat duduk tempat yang istimewa, pentas yang bercahaya, yakni golongan yang banyak berzikir kepada Allah di dunia ni lagi. Dan kedua tangan dia tu semua kanan. Tangan kita satu kanan satu kiri. Macam mana rupanya besok tengoklah macam mana. Tapi kita kata tadi ini adalah bahasa kiasan, sebab orang yang akan dapat buku catatan sebelah kanan bermakna bertuahlah hidupnya. Ini dua-dua pula tangan kanan. Makna memang dipermudah penghisapannya, kan? Dipermudahkan penghisapannya. Jadi para nabi, malaikat dan nabi-nabi kagum dengan dia orang ni. Sebab dia orang ni bukan malaikat, dia bukan nabi, tapi kedudukan dia tu special. Nabi bukan nabi, malaikat bukan malaikat. Jadi dia ni umat biasa, umat nabi-nabi, lebih lagi umat Nabi Muhammad SAW lah. Jadi kagumlah para nabi dan malaikat melihat kedudukan mereka tersebut. Wajah mereka lebih terang daripada bulan purnama. Bulan purnama tengok kan sedap, matahari terang sangat, silau mata. Tapi kalau bulan purnama tengok tak silau mata. Betul Haji? Betul lah kan? Kalau tak betul kan cuba tengok kan. Ini bulan purnama ke bulan ni? Kan? Sedap melihat kan? Bagai pungguk merindukan bulan, kata orang-orang tua-tua lah. Pasal pungguk rindukan bulan, itu nafsu dia songsang. Patut pungguk rindukan pungguk lah. Misalnya lelaki kahwin lelaki, peroman lah. Perempuan gitu. Lagi perempuan mana? Wallahu alam, saja melawak jelah. Tapi bahasa orang dulu tu kita tak tahu lah apalah bahasa maksud kiasannya, wallahu alam. Jadi mereka ni muka bercahaya lebih pada bulan purnama, dan manusia semua takut, masing-masing semua nafsi nak kena hisap, nak diselidik. Mereka punya amal ibadat, keimanan, akidah, PL perangai dia semua dekat dunia akan dikira. Semua takutlah ni tak masuk neraka, masuk syurga, masuk neraka. Tapi mereka ini tak rasa takut, tak rasa gementar. Pasal apa? Kerana mereka ini dah disebut tadi, kan, nabi-nabi, malaikat pun kagum dengan mereka. Jadi semoga kita termasuk dalam golongan ni lah, nak selamat di alam akhirat di padang mahsyar, kan? Amin. Jangan lupa malam Sabtu, Senin malam Selasa datang berzikir.
Kalau nak duduk tempat ni, kena datanglah kan. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang disebut ini. Mudah-mudahan walaupun kita tak seperti ahli zikir, tetapi kita mengasihi ahli zikir. Kan? Innani uhibbuhum walastu minhum. Sesungguhnya aku mengasihi mereka, mengasihi orang-orang yang takut Allah, mengasihi orang-orang soleh, walaupun aku bukan di kalangan mereka. Kata tok guru saya, ini kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Kan, dia kata aku mencintai orang-orang soleh walaupun aku bukan di kalangan orang soleh, walaupun aku bukan orang yang takut Allah, walaupun aku bukan orang yang kuat berzikir, tapi aku kasih dengan orang yang berzikir, yang beribadat. Okey, yang ke-32 amat mulia pada hari kiamat. Annahum ahlul karami yaumal qiyamah li karamatihim 'ala Allah Ta'ala. Maksud artinya, orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala itu adalah orang yang amat mulia pada hari kiamat, kerana memuliakan Allah Ta'ala. Jadi orang ahli zikir ni, mereka ini mulia. Kan, pada kiamat mereka ni mulia kerana Allah memuliakan mereka. Kan, kalau Allah dah muliakan, memang hebatlah. Jadi itu kelebihan yang ke-32. Ke-33, menikmati buah-buahan daripada syurga. Menikmati buah-buahan pada syurga. Ni bukan musangking punya buah ni. Bukan apa, avocado ke, buah naga ke, buah nangka apa? Nangka madu. Nangka madu. Pasal apa panggil nangka madu? Pasal dia manis tak? Sedap. Apa dia bermadu? Gurau je lah. Manis tak? Mahal pun mahal. Nangka madu, temikai tu kan, temikai madu. Nak tahu madu original tak original, dia kata bawa balik rumah. Kalau rumah marah, original lah tu. Dia orang buat kelakar lah tu. Dia buat kelakar lah tu kan. Saja bergurau je lah. Ni buah-buahan daripada syurga. Ni bukan buah-buahan dunia ni. Dia kata lagi, anna ala zikri yarta'una fi kulli waqtin fi riyadil jannah. Artinya ahli zikir dapat bermain-main dan mengambil buah-buahan pada setiap waktu di dalam syurga. Kan? Dia bukan sekadar duduk dalam syurga, dia boleh bermain-main. Kan? Main macam mana? Wallah, besok masuk syurga tengoklah macam mana nak main apa. Main konda-kondi ke, galah panjang ke. Wallah alam, tak tahulah macam mana. Berseronok, mana cerita seronok dalam syurga ni. Ada zikir ni, seronok dalam syurga. Dan bukan sekadar apa, dia mengambil buah-buah petik setiap waktu dan masa dalam kebun syurga. Kerana Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha." Faqila lahu, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Majalisu zikri." Wa fi riwayatin, "Hilaku zikri." Atau kama qala. Rawahu Tirmizi. Mafhum atau artinya, apabila kamu lalui pada kebun syurga, maka ambillah buah-buahan di dalamnya, di dalam kebun syurga. Maka sahabat bertanya, apakah kebun syurga itu wahai Rasulullah? Sabdanya, iaitu majlis-majlis zikir. Kan? Jadi Rasulullah kata kepada sahabat, termasuk untuk kita lah, apabila kamu berjalan, kan, kamu masuklah. Lalu kamu jumpa kebun syurga, taman syurga, kamu masuk, ambillah buah-buahannya. Sahabat pun pelik. Dan apa maksud kebun syurga? Sedangkan belum masuk syurga lagi. Tapi Rasulullah dah cerita, ada kebun syurga di
di dunia. Jadi sahabat tanya, apa dia taman syurga atau kebun syurga? Rasulullah SAW kata, itulah majalisul zikri, majlis zikir. Dan riwayatnya lain dia kata hilaquz zikri, mana halqah zikir. Halqah ni bulatan lah. Jadi kata pengarang ni lagi, ketahuilah bahawa Nabi SAW menyerupakan majlis zikir itu seperti kebun di dalam syurga. Kerana kenapa Rasulullah menyerupakan menyerupakan majlis zikir seperti kebun syurga? Kerana majlis zikir itu tempat turun rahmat. Tempat turun rahmat dan hidayat. Majlis zikir ini tempat turun hidayat, petunjuk Allah, bimbingan daripada Allah, dan rahsia yang aneh-aneh. Majlis zikir ini tempat turunnya rahsia-rahsia daripada Allah yang aneh-aneh. Rahsia tak boleh cerita lah. Macam mana rahsia tu Ustaz? Entah. Rahsia tak boleh cerita. Kan? Dan ma'rifat yang pelik-pelik. Pelik ni bukan pelik pada orang. Maknanya dia dapat Allah Ta'ala buka kepada dia, maknanya pengenalan yang mengkagumkan, mengherankan akal. Itu kata pelik-pelik ni, yang diperoleh oleh orang yang didapati oleh orang yang berzikir itu. Seperti orang yang masuk di dalam kebunnya, ia mengambil buah-buahan yang indah-indah di dalam kebun itu, kebun syurga. Sebab nikmat syurga ni mala ainun ra'at, benda yang tak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, yang tak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, yang tak pernah terlintas dalam hati manusia. Nikmat syurga. Pasal satu setengah riwayat kata satu jenis makanan 70 rasa. Kan? Satu makanan 70 rasa. Kita ikan siakap 3 rasa. Banyak makan terbelahak dah. Kan? Tak larat dah. Naik kolesterol, naik darah tinggi, naik macam mana. Cubalah makan kedai tom yum setiap malam. Lepas tu cek kat doktor. Sebulan 2 bulan. Sekala boleh lah. Makan kedai ni cuma banyak bubur Pak Haji kan. Dia tugas lah Pak Haji ke, Mak Haji ke, cukup rasa ke. Hari-hari kita makan. Ini taman syurga tak? Jadi Rasulullah kata kan begitu. Taman syurga. Jadi kata ulama Allah Ta'ala, kenapa Rasulullah sebut? Sebab tu dia kata, kenapa Rasulullah samakan majlis zikir atau halaqah zikir seperti kebun syurga, taman syurga. Rasulullah seperti buah-buah, mana duduk dalam majlis zikir, bersonoklah berzikir, berzikir dengan rasa syukur pada Allah. Okey, jadi kerana majlis zikir itu tempat turun rahmat. Jadi masuk syurga dengan rahmat Allah. Masuk syurga dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Tempat turun rahmat, tempat turun hidayat. Kan? Jadi dalam majlis zikir itu, siapa yang duk berzikir akan dapatlah Allah buka rahsia yang aneh-aneh. Rahsia apa? Rahsia tu entahlah. Rahsia nak cerita. Mungkinlah Allah buka kepada dia waktu tu dia berasa dialah paling banyak dosa. Kan, dia lah paling banyak dosa, kan? Ataupun dia rasa dia sangat berhajat kepada Allah Ta'ala, atau dia teringat mati itu. Biasa tak ingat mati macam tu, hari itu Allah bagi rasa, kan, ingat mati itu Allah, kan? Ataupun dia rasa lazat menyebut nama Allah, kan? Yang orang rahsia nak cerita pun tak tahu, kena duduk berzikir lah baru tahu. Kan? Jadi dia akan Allah Ta'ala bagi rasa lah sesuatu yang tak pernah terlintas di hati dia, dan tak pernah dengar di telinga, tak pernah dilihat dalam mata. Dan Allah bukalah ma'rifat, pengenalan yang pelik-pelik itu, maksud dia yang akal tak terjangka. Yang akal tak terjangka. Macam dari Musa alaihi salam, ketuk laut jadi terbelah 12.
12 lorong kan. Mana Allah Ta'ala akan buka kepada dia pengenalan kepada Allah Ta'ala yang akal tak pernah terfikir. Yang akal tak pernah terfikir. Begitulah dia kata. Jadi berzikirlah. Itulah manisnya duduk dalam majlis zikir. Manisnya duduk dalam majlis zikir. Ke-34, zikir pada Allah itu cahaya. Mana mengingati Allah itulah cahaya. Anna zikrullahi ta'ala fil ardi lahu nurun kama qala alaihi salatu wassalam zakirallahi fil ghafilin kasyajaratil khadra fil hashim atau kama qala. Maksudnya zikir pada Allah Ta'ala, yakni mengingati Allah Ta'ala itu di bumi baginya ada cahaya. Seperti sabda Nabi SAW, orang yang berzikir yang berada dalam kumpulan orang yang lupa atau orang yang lalai kepada Allah adalah seperti satu pohon yang hijau dalam pepohonan yang kering. Jadi berzikir ni, bila kita berzikir ada cahaya. Orang yang zikir ada cahaya. Sebagaimana Rasulullah SAW kata, orang yang berzikir pada Allah Ta'ala, dia berzikir di dalam kumpulan manusia yang lalai. Dia ingat Allah dalam kalangan manusia yang lalai, seperti pohon yang hijau yang subur berada dalam pohon-pohon yang kering. Jadi kita nampak pohon hijau tu, pohon yang subur. Setengah riwayat hadis tentang kitab-kitab kata, mafhumlah, majlis-majlis zikir atau majlis ilmu, dia bercahaya-cahaya. Jadi para malaikat melihat cahaya-cahaya majlis zikir ini seperti kita di dunia melihat bintang-bintang di langit. Bagaimana bintang-bintang di langit. Macam itulah para malaikat melihat rumah yang ada baca Quran, rumah yang ada zikir, tempat yang berzikir, tempat orang baca Quran. Ada tengok bercahaya-cahaya seperti bintang di langit. Ini kelebihan. Tapi kita buat ibadat bukan nak kelebihan ni. Kan kalau ngaji ilmu kitab tasawuf yang tinggi, dia kata tak boleh lah. Kan kalau kita buat ibadat nakkan fadilat, kata guru kami, berkulat. Nak buat ibadat nak fadilat berkulat. Berkulat buang je lah. Besok dia dapat fadilat, dia pun cemoy boring lah. Kan? Jadi bukan nak fadilat. Ni fadilat ni untuk sementara, memberi motivasi, memberi galakan supaya kita minat untuk beribadat, minat untuk berzikir, minat untuk datang kuliah, minat untuk bersedekah, minat untuk buat-buat amalan soleh. Dah lama-lama tak ada heran pun. Sebab kita buat kerana Allah suruh, Rasulullah suruh, Allah suka, kerana Nabi SAW suka perbuatan-perbuatan amalan yang soleh. Begitulah kan? Ini kelebihan sahaja. Mudah-mudahan kita termasuklah dalam kalangan ahli zikir. Di mana saja kita berada, kita ingat Allah, tak lalai Allah, tak lupa Allah. Kerana Allah tak lupa kita. Kita baca dulu kan, di mana makna sahabat yang paling dekat dengan kamu adalah Allah Ta'ala. Dia tak meninggalkan kita di mana saja kita berada. Sampai masuk kubur pun Allah tak lalai, tak lupa kita. Cuma kita nak Allah ingat kita dengan rahmat, Allah ingat kita dengan hidayat, Allah ingat kita dengan memberi keampunan dosa. Bukan diingat kita macam mana diingat Firaun tu. Ingat juga dengan Firaun tapi nak buat azab neraka. Dia ingat juga dengan iblis, tapi dia beri iblis tu berbagai-bagai kelebihan untuk menyesatkan manusia. Yang tu dia kata majlis zikir ini tempat turun hidayat. Jadi semoga kita duduk majlis zikir, Allah Ta'ala mengingat kita sebagai dia mengingati para nabi, rasul dan wali-walinya, para kekasihnya. Ke-35,
Zikir tersembunyi itu penzikirnya disebut di sisi Allah Ta'ala. Apa tak zikir tersembunyi ni? Dipanggil zikir khafi lah. Anna zikra al-khafiyya yuzkaru bi sahibihi indallahi wa yaddakhiruhu Allah Ta'ala lahu kanzan ila yaumil qiyamah. Fa idza dakhala al-jannata qala Allah Ta'ala lahu laka indi thawabun wa huwa zikrul khafiyyu lam yattali alaihi ahadun ghairi. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya zikir yang tersembunyi. Zikir mana? Zikir khafi. Khafi ni tersembunyilah. Macam mana nanti teranglah. Disebut penzikirnya, mana dia berzikir tu tersembunyi. Bukan dia berzikir tu dalam gua ke seorang, tak. Ni satu martabat dalam zikir. Zikir ni ada zikir jahar, zikir sir, zikir khafi. Dia ada peringkat-peringkat dia lah. Mengikut darjah orang tu punya hati bersih macam mana, dia akan dapatlah capai ni. Kan? Dia akan dapat capai lah zikir khafi ni. Zikir yang tersembunyi. Dia zikir tak ada suara. Kita subhanallah, subhanallah kan ada suara. Ni zikir khafi ni tak ada suara. Terima kasih. Cik Wan ingat kat saya. Bagi air kan. Lain kali bagi Red Bull. Bagi Red Bull. Tak berhenti mengajar ni. Bawa pusing belakang. Okey, masuk kitab ni bergurau kan. Musim-musim Covid ni kena gurau juga kalau tak stres ke. Jadi zikir tersembunyi di Arab kata zikir khafi. Satu proses zikir yang ada satu dia punya tingkatan dia, kan? Jadi disebut penzikirnya, mana disebut orang yang melakukan zikir khafi itu pada hadrat Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menaruhkan baginya satu pembendaraan hingga hari kiamat. Allah simpan dia satu pembendaraan sampai di kiamat. Maka apabila ia masuk ke syurga, Allah Ta'ala berfirman kepadanya, kepada orang yang melakukan zikir khafi ni, maksudnya bagimu ada pahala atau ganjaran yang aku balaskan kepadamu, iaitu pahala zikir tersembunyi, zikir khafi. Tiada siapa yang melihatnya selain daripada aku. Malaikat pun tak tahu zikir khafi ni. Jin iblis lagi tak tahu. Kalau malaikat pun tak tahu, jin iblis, jin kafir, jin ifrit, jin Islam pun tak tahu. Kan? Tak tahu zikir orang yang zikir khafi ni. Dia punya cara zikir dia. Jadi saya pun tak tahu. Kalau malaikat pun tak tahu, saya nak cerita pun sebab dia satu peringkat. Dia ada latihan-latihan yang akan sampai tu, yang kata ulama yang terhapus daripada lafaz, sebutan, huruf, suara. Dia tak ada suara, tak ada huruf, tak ada sebutan, tak ada apa. Kan dia zikir khafi. Dia duduk berjalan 24 jam, dia tidur pun zikir. Dalam tidur pun dia berzikir. Dia ada connection dengan Allah Subhanahu, walaupun dia tidur. Walaupun dia tidur. Kita tak tidur pun lupa Tuhan. Apa tak tidur? Tengah berzikir pun lupa Tuhan. Subhanallah, subhanallah. Bila nak habis ni? Nak kan? Panjang benar pula wirid kali ni, dia kata. Lama pula zikir kali ni. Atau tengah berzikir tu mulut la ilaha illallah, la ilaha. Dia kata musim Covid ni tak ada tahlil arwah pula. Kadang dia kena kenduri kan. Tengah berzikir dia boleh ingat makan lagi. Dia tengah berzikir dia ingat makan lagi kan. Dia macam-macam lah. Tapi tak apalah, berzikir jugalah. Eloklah kan. Tapi belum sampai peringkat zikir khafi. Zikir khafi ni dia lah satu hubungan dengan Allah tu, dia 24 jam. Napas turun naik tu tak lalai Allah. Fi kulam hatin wa nafasin.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin, dalam setiap lamhah, kelipan mata, wa nafasin, setiap nafas keluar masuk. Kan, sentiasa dalam la ilaha illallah. Kita tolong sebut jelah. Tolong sebut ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tolong sebut dulu, mudah-mudahan dapat. Tapi kalau sebut pemalas, aku tak tahu nak cakap lah. Nak sebut pemalas kan. Nak sebut nama Allah, kita malu kadang-kadang tu. Orang la ilaha illallah, kita malu lah. Malu nak sebut nama Tuhan. Dia makan nasi daripada Allah Ta'ala, dia hidup tu dengan izin Allah Ta'ala, dia dapat makan minum berjalan, ada anak isteri tu daripada Allah Ta'ala. Dia nak sebut nama Allah, dia malu. Malu orang sebelah, dia kata. Kau orang sebelah kata apa pula, beria-beria pula aku berzikir. Macam Tok Imam, aku tahu Tok Imam relax ya. Bukan imam sini, imam Masjid Pluto. Gurau je lah, jangan beramam. Contoh kan, orang lain tak zikirnya kan, dia takut pula. Dia macam lah, kadang syaitan kan, berzikir banyak kan, gila isim pula. Dia kata, macam lah, dia punya gangguan-gangguan tu, pemikiran. Jadi nak dapat zikir khafi, payah nak cerita lah. Okey. Jadi itu satu kelebihan peringkat zikir khafi ni, satu kedudukan yang istimewa, hanya Allah saja yang tahu, dan Allah simpan ganjaran tu. Ganjaran tu sebab malaikat yang catat amalan kita pun tak tahu. Ini rahsia Allah Ta'ala. Kemudian dia kata zikir yang afdal. Zikir yang afdal, yang terlebih afdal, yang terlebih baik lah. Kisah 87. Ulama bersalahan, yakni berbeza pendapat mengenai zikir yang terlebih afdal. Adakah zikir nyaring lebih afdal atau zikir tersembunyi, dipanggil zikir sir lah. Elok tuan tulis zikir sir, tulis SIR. Tersembunyi itu buat dalam kurungan sir. Nanti nak tersembunyikan zikir sorok pada orang. Zikir sir, mana zikir tak ada suara. Lebih afdal. Mana lebih afdal? Zikir dengan suara kuat ataupun zikir dalam hati je? Zikir dalam hati saja lebih afdal. Itu sirlah. Pertama, maka kata Syekh Abu Al-Mawahib Asy-Syazili yang dirahmati Allah Ta'ala, dia kata apa? Zikir nyaring itu, mana zikir suara kuat itu, afdal bagi orang peringkat permulaan menjalani jalan Allah Ta'ala, yang mana kebanyakan mereka orang baru-baru nak berdamping dengan Allah, nak dekat dengan Allah, kebanyakan mereka keras hati dan gelap hati. Kebanyakannya dengan dosa-dosa banyak tu, jadi dia lebih afdal berzikir dengan suara yang kuat. Seperti kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala, ataupun yang dirahmati Allah ta'ala. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, qad ajma'u ala annahu yajibu ala al-muridil ajahru bizikri wa anna az-zikra bisir wal hauni la yufidu ruqyah. Kata gitu kan, la yufidu ruqyan. Kata dia, artinya sesungguhnya telah bersepakat kebanyakan ulama ahli tasawuf bahawa murid ni yang naklah, yang berkehendaki, wajib menyaringkan suaranya dengan berzikir, seperti serta didalamkan suaranya. Sesungguhnya berzikir dengan senyap dan perlahan-lahan itu tiada membawa manfaat dalam menaikkan kepada martabat yang tinggi. Ini kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala. Jadi ulama-ulama ahli tasawuf kebanyakannya bersetuju, mengatakan wajiblah. Ini wajib, bukan wajib syariat, wajib inilah makna wajib mesti.
Dalam ilmu tasawuf dia kata wajib bagi murid. Murid ni orang yang baru nak berzikir, dia zikir dengan suara kuat lah murid, sebab dia belum sampai lagi arif billah. Dia belum sampai arif billah, belum sampai peringkat hakikat dan ma'rifat, maka mereka tu berzikirlah dengan suara yang kuat, lebih utama, lebih wajib. Kerana berzikir dengan suara perlahan itu, senyap-senyap itu, dia tak mengangkat martabat dia, sebab dia lalai lagi. Kan, jadi kena suara dengan suara yang kuat dan dalam. Dalam tu masuk penuh lah. La ilaha illallah, macam tu lah umpamanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tu tak dalam. Itu zikir nak makan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Lepas tu dia pun tidur. Tak ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Malu lah aku. Malu. Masuk kubur sok tahulah kau malu tak malu. Nak sebut nama Allah dia malu. Kan? Nak selawat Nabi dia malu, nak istighfar dia malu. Ni masuk kubur sok tahulah. Jangan malulah nak sebut nama Allah, nak berzikir. Kan? Itu makna dalam tu penuh lah. Kan? Okey, lebih baik kerana dia akan mengangkatkan martabat. Masa martabat tu dia akan merengkatlah daripada amarah naik kepada lawamah, lawamah naik kepada mulhamah, mutmainah, radiyah sebagainya. Dalam mutasawuf dia terangkanlah mana hilanglah sifat-sifat mazmumah dia, syirik-syirik khafi dia. Syirik khafi kan. Syirik khafi ni macam-macam. Dia nafsu ni, syirik khafi ni, dia iblis ni dia nak tompang kita buat ibadat biar kita perasan. Biar kita perasan. Aku berasa bila berzikir tu rasa sedap. Nafsu kata terror kau zikir. Bila rasa tu hebat kau, doa kau mustajab pula, bercahaya-cahaya pula wajah kau. Dia rasa bila berjalan tu macam ulama pula aku berjalan. Dia datang macam-macam. Dia nak tompang nafsu tu, iblis tu. Dia nak tak cara jahat, cara baik. Dia nak masuk tompang. Yang tu nak kita buang tu. Dengan zikir jahar tu, supaya hilang dia punya bisikan-bisikan tu. Zikir boleh ganti Syekh apa nama zikir sekarang? Apa? Tak lupa. Syekh Mak Zaki dia kata kalau Syekh Mak Zaki tak datang aku boleh ganti ni besok ni. Boleh aku jadi khalifah macam lah. Dia datang autar dia kan. Aku nak zikir banyak sehari 2000 kok jadi wali. Dia tompang. Itu nafsu iblis dia tompang. Jadi itu kena zikir kuat, dia potong segala khayalan-khayalan yang masuk dalam pemikiran kita. Masuk waktu dah kan? Dah. Masuk Jadi kita berhentilah. Pasal SOP-nya isyak kena berhenti. Tak berhenti kan satu masjid kena COVID dia kata. Jadi sekadar itu je lah yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada nafsu saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.